Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman setelah kita bersama solat maghrib berjamaah. Dapat kita duduk di majlis ilmu sambil kita menunggu waktu solat isyak. Ya, sesiapa yang menunggu waktu antara satu waktu ke satu waktu istilahkan taqarrub ila Allah, kita dekat lagi kepada Allah. Dan insya-Allah selepas itu nanti kita dapat solat menunaikan solat isyak berjamaah. Sesiapa yang solat isyak berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam, dan sesiapa yang solat subuh berjamaah seolah-olah beramal ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah dapat kita meneruskan kuliah kita pada hari ini, iaitu yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Ya. Maka dalam catatan saya ini muka surat 115. Ya. Ya, yang terakhir 3 bulan 10. Ya. Okey. Alhamdulillah. Terakhir 3 bulan 10. Maka kita sambung semula yang kat sini di soalan. Ya. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Dan jarangnya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yang rahman istri saya sya'ulillahi lama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajuk yang ke-6 mengarahkan supaya iqamat dilakukan apabila jemaah telah ramai. Dan kita masuk ke bahagian buku surat 115, iaitu soalan. Apakah yang perlu dilakukan oleh muazzin sekiranya dia mendapati imam muncul terlalu lewat, sedangkan waktu solat menjadi suntuk dan jemaah telah ramai. Ya. Apakah yang perlu dilakukan oleh muazzin sekiranya dia mendapati imam muncul terlalu lewat? Bermakna imam datang terlalu lewat, sedangkan waktu solat menjadi sunat dan menjadi suntuk, menjadi suntuk, iaitu dah hampir nak habis, dah terlewat dan sebagainya, ya. Dan jemaah telah ramai. Jawapannya, bagi menjawab soalan ini, saya merujuk kepada hadis berikut. Saya pengarang kitab lah, ya. Okey. An Sahli bin Sa'di Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وهانت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر ila akhir. Maksudnya daripada Syahl bin Sa'ad bin Sa'idi
bahawa Rasulullah SAW telah pergi ke perkampungan Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka kerana persengketaan telah berlaku. Pada waktu itu, waktu untuk mendirikan solat telah hampir. Selepas melakukan azan, lalu muazzin datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Adakah tuan boleh mengimami orang ramai? Maka saya akan terus lakukan iqamah." Beliau berkata, "Ya," sehingga akhir hadis. Ya, apa maksud kat sini? Oleh kerana ketika itu azan sudah dilakukan, maka imam pun tidak datang lagi, maka yang ada terus saja Abu Bakar. Maka Bani Amr bin Auf terus bertanya pada Abu Bakar, bolehkah Abu Bakar untuk mengimami? Pasal masa sudah nak habis. Ya, ini berpadukan hadis ini tadi. Maka ya, saja Abu Bakar, ya, dia boleh, ya, berkata iya sehingga akhir hadis. Oleh itu, jika muazzin mendapati imam muncul terlalu lewat, sedangkan waktu solat menjadi suntuk dan para jemaah telah ramai, maka dia boleh meminta salah seorang jemaah yang layak untuk menjadi imam. Setelah persetujuan dicapai, barulah muazzin melakukan iqamat. Janganlah dilaungkan iqamat terlebih dahulu sebelum mengenal pasti orang yang layak menjadi imam, kerana itu akan mengeruhkan suasana. Maksudnya, kalaulah katakan dengan contoh, selalunya ya, jamaah ni tahu kuliah saya kan, kadang menunggu saya, kadang jam gila kat sana. Ya, jadi tak perlulah kita nak tunggu saya tadi. Ya, kalau dah kira masa dah hampir pukul 8, ya, hampir pukul 8 dah suntuk sangat, maka lantiklah siapa yang akan jadi imam, barulah diiqamah. Jangan diiqamahkan dulu sebelum kita mendapat salah seorang sebagai confirm sebagai imam tadi. Ya dah. Setelah itu katakan, tuan-tuan lantik, Cik Zul katakan, "Okey, dah setuju." Maka melakukanlah iqamah. Jangan terus iqamah, lepas tu ni engkau, aku. Jadi kita tak tahu siapa orang tu, ya dah. Ada satu cinta. Sekali tolak menolak, tiba-tiba yang ditolak tu orang tu gagap. Dia Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar, tak jadi. Dah banyak kali tak jadi, yang kat belakang tu kata, belakang. Biar aku ke depan. Dia nak jadi imam, ke depan dia pun Allahu Akbar. Sekali aja kan, dia jadi bermakna tak betul lah. Dah dia Allah Akbar sekali aja kan, dan kata-kata sahkah ini bermakna tidak sah. Ya tak? Pasal ini menunjukkan orang tak berilmu tadi. Jadi kita melantik orang tu yang berilmu lah dia. Okey. Jadi oleh itu lantik dulu orang jadi imam. Okey. Jadi kalau sekiranya dah ada, barulah iqamah dilakukan. Jangan tolak menolak setelah dilakukan iqamah. Jadi tak tentu lagi. Okey. Jelas sudah. Yang ketujuh, menyuruh makmum supaya menyempurnakan saf solat. Menyuruh makmum supaya supaya menyempurnakan saf solat. Caranya ialah berpaling ke arah makmum sebelum mengangkat takbiratul ihram. Itulah imam ni terlebih dulu pandang makmum terlebih dulu. Makmum sudah bersedia, barulah dia apa pasal itu
imam tadi sebelum takbiratul ihram dia kena bagi isyarat dulu. Selalunya kalau dia istau sufubakum, ya tak? Apa maksudnya? Kadang kita orang tak faham. Dah apa itu istau, ya tak? Pasal itu saya lebih suka gunakan dalam bahasa yang kita semua faham. Saya luruskan saf, rapat-rapatkan saf, luruskan saf, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf yang kosong, kan? Temukan bahu ke bahu, oleh kerana kesempurnaan saf adalah kesempurnaan solat berjamaah. Kalau saf tak sempurna, maka pahala jamaah akan berkurangan. Solatnya sah tak? Sah, tetap sah. Nanti di ujung nanti ada perbincangan. Ada kalinya jarang-jarang, ada kalinya bagaimana nanti sah tak solatnya? Solatnya sah, tapi pahala berjamaah hancur, habis. Ya, pasal itu ya. Kalau dia iman sebut as-salatu jamaah rahimahumullah. Ya. Macam mana? As-salatu jamaah rahimahumullah. As-salatu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Okey. Itu bagi solat yang contohnya bukan solat waktu. Sebagaimana solat jenazah. Sedang begitu juga solat-solat yang lain, macam solat-solat sunat yang kita lakukan untuk berjamaah. Macam solat istiqah. Jadi tu kita melihat dulu. Tetapi solat-solat waktu ni tadi, macam solat istiqah tak ada iqamah. Solat sunat istiqah tak ada iqamah. Dia terus apa? As-salatu apa? Lupa tadi. Lupa. Kadang-kadang dia Kalau buat benda tu salah ke dia tak? Tak salah, tapi tak kena pada tempatnya. Itu. Jadi dia tak kena pada tempatnya. Jadi dia kena yang macam solat waktu, dia kena iqamah. Itu juga iqamah. Iqamah ni makmum, dia kenalah mendapat perintah daripada imam. Imam dah siap sedia, maka kata imam iqamah. Ini boleh ya. As-salatu khairul as-salatu khairul itu adalah macam kita nak solat jenazah, solat istiqah, solat lagi apa? Yang solat sunat yang lain. Tarawih? Pun boleh solat tarawih, ya. Tapi solat tarawih ketika waktu isyaknya dia dengan iqamah. Selepas isyak, pasal tarawih dilakukan selepas solat isyak, kan? Tarawih dilakukan selepas solat isyak. Jadi oleh itu kalau katakan jamaah ni sudah tarawih, macam saya lambat datang dari solat tarawih, sudah lepas solat isyak, saya datang lambat, lepas tu saya belum solat isyak, tapi jamaah dah belum solat tarawih. Apa perlu saya lakukan? Terus saya ikut tarawih ataupun saya solat isyak dulu? Apa? Sama ada saya ikut solat isyak, saya buat solat isyak dulu, ataupun saya buat solat tarawih terus ikut. Okey, biar saya soal saya jawab sendiri. Jadi oleh kerana kita solat tarawih dilakukan selepas selesai solat isyak. Kalau saya tadi masuk, orang dah solat tarawih, maka saya buat solat isyak dulu, terlebih dulu. Jadi bagaimana tuan-tuan yang sudah bersolat tarawih, kan? Lepas tu adakah saya tadi nak solat isyak persendirian ataupun ikut imam yang sedia ada? Kena ikut imam sedia ada. Walaupun imam tu solat tarawih, kita solat isyak, maka saya niat usolli fardhu isya'i arba'an raka'atin makmuman dengan Allahu Akbar. Apabila kita tahiyat awal tadi
Imam sudah tahiyat akhir kan, dia dah bagi salam, imam bagi salam, kita terus bangun sambung, jangan tiga itu salam. Jadi sambung yang ketiga dan keempat. Itu dia. Jadi selepas tu baru selesai isyak, barulah kita buat solat tarawihnya, ya. Pasal solat tarawih itu dilakukan selepas solat isyak. Okey. Kemudian caranya ialah berpaling ke arah makmum. Tu selalu kalau saya bagi jadi imam, saya pandang makmum dulu. Jadi tengok makmum tu dah siap sedia ataupun belum. Pasal itu jadi imam ni bukan nak syok sendiri, tanggungjawab besok. Di Yaumil Mahsyar, besok apa yang ditanya dulu? Solatnya dulu. Yang dihisap solatnya dulu. Andainya saya ni tadi dia ditanya solatnya selesai, okey. Solat isyak Nahrawi itu macam mana? Okey, bagus, boleh. Kalau adanya ada kekurangan sedikit, maka kat situ tanya, ada tak solat sunat ni? Ada. Sempurna? Sempurna. Maka setelah semua sempurna, okey, boleh jalan masuk ke titian Siratal Mustaqim. Tengah jalan nanti dulu. Pasal makmumnya belum selesai lagi. Pasal nanti kita ada kena tanya. Kalau kata makmum ni disebabkan kesalahan disebabkan oleh imam. Ya, macam contohlah saya. Tengok makmum tak bersiap sedia, tiba-tiba saya terus takbir saja. Itu bukan salah saya. Oleh kerana saya nak kena betul, pasal itu kena bagi isyarat kat dia, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Itu bagi ingatan kepada makmum. Bukan bau ke bau. Kesempurnaan saf adalah kesempurnaan solat berjamaah. Itu pasal kalau sekiranya safnya tak sempurna, maka pahala solat berjamaahnya pun tidak sempurna. Solatnya sah tak? Solatnya sah. Cuma pahala berjamaah tadi yang tidak dapat sempurna. Pasal kelebihan solat berjamaah, contohnya saya ni solat saya kurang sempurna, tetapi apabila saya berjamaah kat sini, beberapa orang solatnya sempurna, maka kekurangan saya tadi akan di-cover oleh orang-orang yang solatnya sempurna. Itu kelebihan orang solat berjamaah, ya tak? Jadi Allah akan cover daripada orang-orang yang solatnya sempurna tadi. Itu kelebihan kita solat berjamaah. Ya? Okay. Dan yang lepas telah diceritakan, kita kalau tak solat berjamaah, contohnya yang di awal kitab dulu, ya tak? Katakan solat berjamaah pahalanya 27 kali ganda. Ya, tetapi saya tak dapat solat berjamaah. Saya buat solat isyak sampai 27 kali. Buat solat isyak, nak menyamakan dulu. Maka tidak sama dengan tuan-tuan yang solat berjamaah sekali je tadi. Tidak menyamai yang saya buat solat sendirian sebanyak 27 kali tadi, tidak boleh menyamai. Kan yang lepas diceritakan kan, setelah orang tu tidur, oleh kerana dia melayan tetamunya. Apabila dia melayan tetamunya, terlupa solat berjamaah. Sampai ke masjid, apabila sampai ke masjid, maka orang dah habis dah solat berjamaah. Habis solat berjamaah, dia pun balik, dia buatlah solat isyak sebanyak 27 kali. Setelah dia tidur, maka dia bermimpi seolah-olah dia naik kuda bersama-sama dengan orang yang solat berjamaah. Orang yang solat berjamaah, dia di hadapan, dan dia nak memacu kudanya tadi, maka kuda dia tak dapat memotong orang yang di hadapan tadi. Maka kata sahabat yang di hadapan tadi, kata, engkau tidak boleh memotong kami, oleh kerana engkau tidak sama-sama solat berjamaah. Yang menunjukkan bermakna pahala kita walaupun buat 27 kali tidak boleh menyamai
saya datang berjamaah sekali je tadi. Ada itu kelebihan orang solat berjamaah. Kelebihan solat berjamaah selain daripada itu ialah kalau ada kekurangan kita punya solat, maka jadi di-cover oleh para jamaah yang lain yang sempurna solatnya. Itu dia. Itu istimewanya orang solat berjamaah. Okey. Okey, caranya ialah berpaling ke arah makmum dan berdiri sebelum iqamah tadi, sebelum kita sebelum dah iqamah. Nabi sebelum imam takbiratul ihram kena berpaling kepada makmum dan bagi tahu, mengatakan dah tentu saf disempurna, maka barulah kita menghadap ke kiblat, baru bagi isyarat kita takbiratul ihram. Begitu juga yang lepas sudah selesai kan. Bagi makmum yang nak menunaikan takbiratul ihram, dia tak boleh menyamai imam Allahu Akbar, dia pun nak ikut Allahu Akbar pula. Tentukan imam tu Allahu Akbar dan tumakninah, baru makmum tu tumakninah. Yang lepas dah dekat pukul surat berapa yang lepas? Cikgu tanya ya. Yang lepas, yang berkenaan yang betul. Ya, tapi itulah dia. Ya, jadi oleh itu kita kena selesaikan imam bertakbiratul ihram, maka barulah makmum bertakbiratul ihram. Okey? Allahu Akbar, imam pun dah tumakninah, baru kita sebagai makmum Allahu Akbar. Nak menyamai imam Allah Akbar pun tak boleh. Ya. Jadi dia selesaikan imam itu ada bersolat berjamaah tadi. Okay. Ya. Yang jadi yang imam bersedia baru qamat tu. Ya. Yang imam kena bersedia baru kita qamat kan? Ya. Imam kata okey, sebenarnya imam bagi isyarat iqamah. Oh. Kalau macam tu, kalau jemaah ni tolak seorang pun tak boleh imam macam mana? Pasal itu sebelum iqamah tentukan siapa ni menjadi imam. Contoh, minta maaf lah contohnya. Selalu kalau saya kuliah kat sini, diajukan saya untuk jadi imam kan. Katakan saya terlambat ketika itu, jam gila, hujan lebat contoh. Ya. Jadi saya lambat, takkan tuan-tuan nak tunggu saya juga. Jam dah dekat pukul 8. Ya. Maka sisi sayang ni waktu yang kita tinggalkan tadi, maka lantailah dalam kumpulan tu tadi, kata jadi imam. Katakan Cik Musa, okay, lantik jadi imam. Contoh, kata Cik Musa pun Ridha Anggur, maka Cik Musa pun masuk ke hadapan. Nah, dia kata bagi tahu, luruskan saf, kan, penuhkan saf, temukan bau ke bau, tengok dah sempurna, barulah Cik Musa tadi takbiratul ihram, maka diikutilah tuan-tuan. Apa maksud kat sini ni tadi? Dia kata supaya tidak menjadi tolak menolak. Nanti kalau sekiranya tibanya terus Allah Akbar, tengok masing-masing tolak, siapa nak ambil, tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Nanti itu yang kata apa, yang jadi mandai-mandai pun ada juga. Ada. Jadi oleh itu kita kena lantik terlebih dulu, baru kita selesaikan iqamah. Jadi dalam keadaan tenang orang bersolat tadi, kan? Okey. Sebelum mengangkat takbiratul ihram dan menyuruh mereka mengambil perhatian mengenai beberapa perkara seperti berikut: meluruskan saf solat. Sebagaimana saya katakan tadi, merapatkan bau dengan bau, antara bau dengan bau jamaah tadi, ya, serta kaki dengan kaki, ya, serta kaki dengan kaki, menyeimbangkan panjang kanan dan kiri saf, terutamanya pada saf terakhir. Bermakna kena seimbang, ya,
Jangan pula sini ni sampai ujung, sana hanya 2-3 orang sebelah kiri imam tadi, maka tidak seimbang. Maka saf tu kena seimbangkan, ya. Kalau dapat, contohlah kalau ini penuh, contoh memanglah tak dapat nak tengah-tengah. Tetapi kalau benda tu tak apa ni, saf ni tak penuh orangnya, kena sini, sana, sini, sana, sana, lepas tu sampai sana penuh, sana banyak betul, isi sana dulu, ya. Yang menyeimbangkan panjang kanan dan kiri saf, terutamanya pada saf terakhir, pada saf yang terakhir. Memenuhkan saf hadapan terlebih dahulu sebelum membina saf di belakang. Bermakna tentukan saf hadapan penuh dulu, baru kita buat saf belakang, ya? Jangan kita ada lompong tadi sana sini, dia pun buat apa, sebelah belakang buat saf. Itu nanti tuan-tuan, tak silap saya ada yang lepas saya kat mana mengajar tu, kat Kundang tu, dia kata maka bagi orang ni adalah makro. Apabila datangnya makro, maka kekurangan kesempurnaannya solatnya tadi. Saya kat Kundang yang lepas kat mana, tak apa, kita terus, nanti kita jumpa. Okey. Memenuhkan saf hadapan terlebih dahulu sebelum membina saf di belakang. Menunggu pergerakan imam sempurna sebelum memulakan pergerakan daripada ke rukun yang lain. Itu tadi. Sebab saya katakan tadi, imam dah takbiratul ihram dengan sempurna, Allahu Akbar, makmum barulah takbiratul ihram. Kalau imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, itu tidak dikira tidak kesempurnaannya. Itu tak silap saya lepas ada tu, ya. Tuan-tuan boleh baca yang ini sudah lepas. Tak silap itu saya ulang-ulang ni. Yang perkara itu saya ulang-ulang, kan? Okey. Jadi tentukan bagi makmum, tentukan imam itu dah sempurna takbiratul ihramnya, baru makmum pun takbiratul ihram lah dia. Okey. Ada pertanyaan ini sebelum kita pindah ke hadapan? Dalil perkara pertama dan kedua tadi. Ya. Ada. Ustaz, ya. Adakah molek jika tak ada orang nak jadi imam, Bilal jadi imam, dia azan, dia qamat, jadi imam? Okey. Azan tak mengapa, tetapi ketika nak jadi imam, kena orang lain yang jadi, yang beriqamah. Kalau kan saya nak jadi imam, saya juga iqamah, hanya makruh saja hukumnya. Tidak merusakkan, tetapi makruh. Dibenci ya. Ya. Dibenci. Makruh dibenci. Makruh dibenci lah. Ya, jadi mengurangkan pahala. Tapi azan tak mengapa. Contoh tadi sampai tak ada orang azan, saya pun melakukan azan. Ya tak? Apabila saya melakukan azan, kemudian tu habis semua surat-surat, lepas tu saya pula jadi imam, maka orang lainlah yang iqamah. Kalau jadi iqamah, saya iqamah, maka saya jadi imam, itu makruh saja hukumnya. Tapi apabila makruh itu pun mengurangkan pahala kita berjamaah. Okey. Dalil perkara pertama dan kedua tadi. Kering, panas. Di Indonesia 3 bulan tak hujan. Lebih 3 bulan. Panas betul. Kandidat tidur panas. Saya baru balik malam tadi. Ada tournament di apa? Di Surabaya.
Ustaz Tafiz, bukan kuda dan memanah. Ustaz Tafiz. Ustaz Tafiz Akalah apa dia? Ya. Tak menang lah dia. Nama pun Akalah. Alhamdulillah lah. Jadi itulah, dengan itu berkuda, lompat pagar, alhamdulillah saya dapat nombor 2. Bermaknanya saya dapat nombor 7. Pasal apa? Pasal saya dah biasa saya punya apa, kemudian saya nak bawa, dia punya susah. Pasal masalah ni kena bawa dalam luggage. Saya tak bawa luggage besar, saya bawa kecil saja. Jadi tak boleh nak bawa. Jadi pasal tu semacam senjata. Jadi saya pakai sana punya lah. Apa yang pakai sana punya memang dah lain. Pasal memanah yang biasa begini dengan memanah atas kuda, kedudukannya lain. Anak panah tu kedudukannya lain. Okey, sambung ni lah. Cerita main panah pula. Itu dia. Tadi sampai pukul 10 ni. Okey. Kalau kita dah hampir siapkan soft, ada jemaah yang bawa anak kecil, so dia yang akhir masuk, dia letaklah anak di sebelah dia kan. Anak kecil dia yang belum balik letak sebelah dia. Kemudian barulah saya masuk, dia memutuskan tak soft sebab ada anak. Okey, cantik itu soalan. Ini kebanyakan orang cerita dulu-dulu inilah. Dia orang katakan kanak-kanak memutuskan soft tadi. Ya, sebenarnya tak ada istilah memutuskan soft. Dia boleh, ya, dia tidak. Istilah memutuskan soft tak ada, ya. Cuma kesempurnaan itu tadi tak ada. Andainya pasal kalau sekiranya kanak-kanak tu ada kumpulannya, maka dia sudah ditentukan. Yang lepas ada kan, dari orang dewasa, kanak-kanak dewasa, barulah kanak-kanak lelaki, baru khunsa, barulah perempuan kan. Itu soft dia. Tetapi kalau kanak-kanak itu seorang diri, tak apa, dia boleh masukkan. Dan nanti ada tu, ya, dia boleh masukkan dalam soft orang dewasa. Tetapi kalau sekiranya kita sebagai orang tua kena faham, kalau anak tu boleh berdiam, tak mengapa, dikhawatiri mengganggu, ya. Tetapi itu lebih baik letak di sebelah tepi sekali, ya. Kanak-kanak letak sebelah tepi sekali. Kalau dia boleh diam, nanti contoh, ya, umur 6 tahun, 7 tahun dia boleh sempurna. Budak-budak tu kan, contohnya. Maka dia tidak diistilahkan memutuskan soft dan sebagainya. Yang diistilahkan memutuskan soft, budak-budak yang keluar masuk itu yang ketua kuatiri memutuskan soft tadi. Pasal ada yang soft yang lumpung tadi. Tetapi kalau budak tu stay kat situ, maka alhamdulillah. Ibaratkan macam sebuah masjid kan ada tengah-tengah tiang, ya dah. Macam tu, itu tak ada, itu memang dah sedia ada. Ada. Jadi itu tidak mengapa. Tapi kalau dulu orang kata apa, ya saya ingatlah waktu saya belajar dulu pun, budak-budak belum balik tak boleh, belum sunat dulu tak sebut belum balik, belum sunat aja dia kata tak boleh. Campur orang dewasa kata kan, belum sunat, duduk belakang. Sedangkan budak tu dah besar dah beliau tu, dulu kat belakang ni dia. Apa dia? Ada pula tu, saya dah sunat pakcik dia. Mana dia tengok dia. Nanti budak tu tanya, habis pakcik dah sunat dia, tengok pakcik punya ni. Kalau budak tu bijak nanti, katakan dia dah sunat, pakcik pula tanya, mana tengok dah sunat dia. Habis pakcik dah sunat ke? Pakcik dah sunat, tengok pakcik punya dulu. Jadi kadang-kadang kita tak punya sabar, ya. Jadi kadang-kadang kita tak, sebenarnya benda tu kecil punya, ya, tidaklah begitu memberatkan. Jadi itu tak mengapalah. Tapi bagi kita, saya contoh bawa kanak-kanak, bawa cucu ke, bawa anak kecil, maka kita elaklah sebelah tepi kita, di hujung sekali, ya. Jadi itu boleh itu. Allah Akbar.
Ya. Bagi jemaah yang datang lewat, imam dah habis bagi salam, tapi ada lagi 1-2 jemaah yang masuk lah, dia ada 1-2 rakaat lagi. Orang yang lewat ni datang, dia pun join dengan orang yang solat. Boleh. Okay. Ada ke yang lewat ni mendapat pahala jemaah seperti yang dapat dimula. Faham apa kata Tuan Cik tadi? Katakan sini soft, kemudian ada soft, tapi yang belakang ini dia masbuk kan? Ada masbuk. Imam cuma bersalam. Kemudian ada orang yang masbuk lain datang, dia berpadukan imam ini tadi. Melantik orang yang masbuk ini tadi sebagai imam, boleh. Kecuali yang tak boleh, katakan saya ni masbuk, Cik Zul sama masbuk. Okey. Lepas tu saya ni katakan datang sini, Cik Zul masuk sini. Jadi saya masuk sebelah kanan kan. Tiba-tiba habis imam salam, saya dengan Cik Zul ni bangun balik kan. Maka ketika itu saya tak boleh hundur ke belakang melantik Cik Zul jadi imam. Pasal saya dah bersama dengan Cik Zul tadi. Yang ini tadi Tuan menyatakan diorang tu tengah bersolat kan, walaupun makmum yang masbuk kemudian, tetapi yang kemudiannya tadi langsung tak bersama dengan imam yang hadapan, maka dia boleh. Yang ini tadi, yang saya dengan Cik Zul pernah ikut makmum yang di hadapan, walaupun saya lebih lambat daripada Cik Zul. Nah, tapi saya sama dengan imam yang utama tadi. Imam salam, saya bangun, saya teruskan sendiri, Cik Zul pun teruskan sendiri. Tak boleh saya undur ke belakang nak mengganti Cik Zul sebagai imam, tak boleh. Okay. Faham ya? Okay. Alhamdulillah. Boleh tuan? Okey, dalil perkara pertama dan kedua. Dalil bagi perkara pertama dan kedua ialah hadis berikut. Oh, dah insya dah. Sikit lagi ya, boleh. Dah insya. Selalu saya kalau berhenti di macam masih Israel semua, waktu isyak azan dilakukan, lepas tu lepas azan baru saya buka persoalan. Lepas tu tak ada persoalan, berhentilah. Pasal kita pun tahu ada setengah-setengah tempat nanti ya, tengok jam, tengok pintu, tengok jam, tengok pintu, masa dah lebih. Ada setengahnya orang belum makan lagi ya dah. Jadi kita menghormati para jamaah ya dah. Okay. Dalil bagi perkara pertama dan kedua ialah hadis berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wa aqbala alaina Rasulullah biwajhihi faqala aqimus sufufakum wa tarassu fa inna arakum min wara'i dhahri wa fi riwayatin lil Bukhari wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Okay. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, iqamat telah dilakukan, lalu Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Kami itu makmum tadilah, yang ramai-ramai. Ya tak? Iqamah dah dilakukan, maka Rasulullah pun menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Okay. Lalu Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, samakan dan rapatkan saf-saf kamu, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat kamu semua dari belakangku. Ya, bermakna apa kata Rasulullah SAW? Maka dia kata Rasulullah melihat semua apa yang akan berlaku di belakangnya. Ini riwayat Al-Bukhari
Al-Bukhari dalam kitab azan dengan lafaznya, dan Muslim dengan maknanya. Okey. Dalam satu riwayat, Al-Bukhari adalah salah seorang dalam kalangan kamu merapatkan baunya dengan bau kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Ya, tapi kebanyakan kita kalau nak rapatkan kaki, kawan pula tarik jadi. Ya tak? Pasal itu yang kesempurnaannya. Ya, jadi dirapatkan. Pasal kalau kita berdiri rapatkan kaki pun, bagi lelaki maka makruh. Berdiri, kaki dirapatkan, bagi lelaki adalah makruh. Kaki sendiri maksud saya tadi. Ya, jadi dia kena renggangkan sekadar sejengkal. Ya. Tetapi bagi muslimah, kalau direnggangkan, kaki dia tekankan, itu makruh bagi muslimah. Ya. Jadi muslimah dia kena rapatkan juga. Okey. Okey, sikit lagi. Nah, dalil perkara ketiga. Dalil mengenai perkara ketiga ialah hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasuddul khalala. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua meletakkan imam di tengah-tengah dan rapatkanlah ruang-ruang kosong tadi. Bermakna imam ni di tengah-tengah. Tetapi kalau keadaan kat sini, ini dah dikirakan kalau imam diletakkan tengah, sudah tentu banyak ruang-ruang yang mubazir kan. Maka itu diistilahkan dalam keadaan masyaqah. Susah banget, maknanya yang seberapa yang boleh. Kalau kadang-kadang ini betul-betul di tengah, bolehlah imam sebelah tengah-tengah. Okey. Tetapi kalau kedudukan macam ni, apabila ditolak ke sana lagi, bermakna saf ni banyak kekosongan yang sebelah belakangnya lagi kan. Bermakna ruang tu tadi. Oleh kerana kita nak jimatkan ruang itu tadi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua meletakkan imam di tengah-tengah dan rapatkanlah ruang-ruang kosong tadi. Okay. Dalil perkara keempat pula. Dalil mengenai perkara keempat pula ialah hadis An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala thumma kharaja alaina faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna sufufal ula wa yatarasuna fi saffi. Maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan kami lalu bersabda, tidak bolehkah kamu membuat saf seperti mana para malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Pasal jamaah lain tak tahu, Rasulullah tahulah, ya tak? Pasal malaikat, maka jamaah pun ditanyalah
bagaimana caranya malaikat berbaris, ya tak? Dari sisinya. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan barisan-barisan atau saf-saf pertama dan merapatkan kedudukan di dalam safnya tadi. Macam itu, kenalah rapatkan saf yang pertama terlebih dulu, penuhkan saf yang pertama, baru boleh dia membina saf yang di belakangnya. Ya, okey. Jadi ada apa pertanyaan? Hari ini 2 ini berapa bulan? 3 ah? 12 bulan. 12 17. 17 Simon ni 17. 10. Okey. Ya. Cakap pasal sab tu kan. Ya. Cakap pasal sab tu lah. Macam di Masjid Sayyidina Osman ni saya. Saya Jumaat di sana. Bangunan utama ni memang padat tak? Ya. Kemudian ada kemah di tepi pun padat juga. Padat. Kemudian apa yang saya nampak, kadang-kadang ada 2 orang, 3 orang, 4 orang di tempat yang teduh, ada pokok, ada yang ni. Adakah itu dikira menunjukkan sab? Kalau sekiranya saf itu tidak bersambung-sambung, maka dia tidak diistilahkan membina satu saf tadi. Kalau sekiranya macam sorak, memang tak sempurna. Ada di Masjid Saluddin Al-Ayubi, Cik Zul tahulah, kadang bawah tangga di sorak-sorak, maka dia tidak sempurna safnya. Ya, maka dia kena berkumpulan. Itu bagi Imam Syafi'i sekurang-kurangnya 3. Bagi Imam Syafi'i dah. Tapi jumhur ulama 2 pun dah diistilahkan sama. Tetapi andainya kumpulan satu tumpuk 2, satu tumpuk sini, sedangkan dia boleh disambungkan dalam tumpuk betul, kerana maka tidak sempurna. Kecuali dah tak ada tempat yang lain, tu bolehlah. Contohlah macam di Masjidil Haram, pernah saya duduk atas tangga, solat atas tangga. Dah terlalu padat. Nanti Ustaz tahu kan, padatnya ketika bulan Ramadan, padatnya ketika musim haji. Jadi bagaimana saya nak sujud? Maka semua pakai isyarat. Depan ni rapat lagi dah. Jadi semua juga pakai isyarat. Itu yang padat. Maksud tuan tadi yang berputus-putus. Yalah. Maka tadi yang berputus-putus itu sekiranya boleh disambung, tetapi dia sengaja memutuskan, tak nak campur kata. Contoh, katakan saya buat satu, kita berdua sebelah sini. Cik Zul datang, dia tengok, dia tak suka saya, dia pun buat kumpulan lain. Contoh, ini contoh. Maka ke situ tu, maka tidak sempurna. Cik Zul yang datang kemudian tadilah yang merosakkan saf kita tadi. Tak? Macam di sini saya kata dewan ni nak di tempat yang redup lah. Itu tak boleh lah. Itu tiada istilah kita nak redup tak redup. Sebab kita nak memutuskan saf, jadi kita nak redup. Tak. Tidak ada istilah. Tak boleh. Ya, mestilah dia dalam kedudukan. Jadi kalau sekiranya diistilahkan dia nak menghasilkan diri, nak redup contohnya, maka tidak sempurna lah berjamaahnya itu tadi. Ya tak? Solatnya sah, sah. Solatnya sah, tetapi fadilat berjamaah tak dapat. Nanti ada ni, saya pasal minggu lepas saya ada ciri di Kundang tu. Ada di Kundang. Nanti kita sampai tu. Pasal di Kundang dah lebih. Pasal saya pakai kitab ni 3 bulan masjid, 4 bulan masjid saya pakai kitab ni. Yang ada 2 bulan lagi saya pakai kitab lama. Tidak? Yang tebal tu panduan solat berjamaah, panduan imam dan makmum tu. Jadi yang ini panduan solat berjamaah tadi. Boleh kan? Okey. Jadi oleh itu biarlah kita dengan kesempurnaannya sah solat kita. Tetapi contohlah, kata ini satu saf.
kan? Penuh. Lepas tu penuh ni tadi, saya tak nak pula cari orang tu. Saya datang seorang-seorang kat belakang sini, terus saya tuju belakang sini. Sah solat saya, tetapi fadilah berjamaah saya tak dapat. Pasal saya seorang-seorang. Pasal tu, kalau saya seorang-seorang tadi nak cari pasangan, saya tak boleh ambil orang depan ni. Saya kena hujung sebelah kanan, baris yang kata hujung sana, saya ambil yang kedua, belakangnya yang kedua. Setelah itu baru saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru saya cuit yang tepi sekali. Cuit tepi, maka orang tepi dia undur ke belakang. Okey. Lepas tu ada pula datang bagi orang, maka di sebelah kiri saya. Apabila yang sebelah kanan yang saya cuit tadi, dia sedang ada yang saya dah ada kawan tadi, maka dia kena isi ke depan balik. Itu dia. Penuhkannya ruang yang depan balik. Ustaz. Ya. Jadi Ustaz kata kalau dia sembahyang seorang-seorang tu dengan saud yang lain, dia tak dapat pahala jamaah tak dapat. Kalau Jumaat dia Ustaz. Kalau Jumaat, okey. Jumaat fadilat Jumaat dia dapat selesai. Cuma fadilat berjamaah aja yang tak dapat. Ya. Oleh kerana Jumaat ini mesti berlaku berjamaah. Tak berjamaah dia tak boleh solat Jumaat. Maksudnya sembahyang Jumaat itu macam mana? Sembahyang Jumaatnya sah, tetapi fadilat untuk berjamaah tadi tidak sempurna. Pasal dia tidak ada partner yang lain. Syarat Jumaat itu berjamaah kan? Ya. Wajib berjamaah kan? Wajib berjamaah. Walau bagaimanapun itu kelebihan. Ini Datuk bab solat Jumaat ini ada juga dia. Cuma dia fadilat berjamaah Jumaat dia tidak sah. Dan kewajipan di Jumaat tadi sah. Tetapi fadilat untuk berjamaah tadi kurang fadilatnya itu tadi. Pasal itu masuk dalam bagian makruh. Apabila makruh dia mengurangi. Kalau katakan ada 100% markah saya, tetapi saya melakukan satu kemakruhan kat situ, maka tak sampailah 100% tadi. Satu contohnya, saya pakai jubah sampailah ke labuh ke bawah, makruh. Nak potong sikit. Saya pakai baju tangan panjang, setiba saya lipat macam ni, makruh. Jadi itu dah berapa makruh ni? Potong. Solat saya sah tak? Sah. Solatnya sah. Serupalah yang meminta tadi, jam Jumaatnya selesai. Tetapi fadilat berjamaah ini tadi dikurang dapat. Walaupun wajibnya solat berjamaah, solat Jumaat tadi mesti berjamaah, tapi kesempurnaannya itu tak dapat. Jadi bermakna dia melakukan kesalahan. Tak bisa. Dia punya solat berjumaat dia sah, kewajipan dia sah, ya. Cuma fadilat ni tadi, ya, dikurangkan. Boleh Datuk? Ya boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, ya. Ni berkenaan tadi mengikut imam kan. Kalau musafir, contohnya saya bermusafir, Ya. singgah surau. Niat saya musafir itu jamak dan kasar kan. Ya. So bila saya sampai surau tu ada orang tengah sembahyang. Jadi saya boleh tak saya anggap orang depan tu sembahyang kasar, saya ikut? Tak boleh. Kalau katakan kat sini, setiap orang kat sini mesti sini sembahyang tamam. Tak, maknanya di tol, di highway. Yang di highway, di highway boleh lah, pasal tak tentu. Walaupun di sini, siapa nama? Cik Safi. Katakan Cik Safi masuk ke sini, ini tengah solat berjamaah. Cik Safi boleh buat solat berjamaah tadi, boleh buat jamaah, boleh, tetapi tak boleh buat qasar. Mak ikut imam lain. Contoh, senanglah, tak boleh cerita lain. Saya kalau keluar daripada rumah,
selepas solat subuh pada hari Jumaat, masa saya kewajipan untuk solat Jumaat kan, untuk solat Jumaat. Andainya itu selagi saya dengar laungan azan, saya wajib mencari tempat untuk solat Jumaat. Tetapi kalau kita dalam perjalanan R&R susah nak cari tempat solat Jumaat, atau diistilahkan masyarakat, maka gugurlah atas kewajipan tadi, maka dia boleh solat katakan berjamaah. Apabila di R&R biasanya orang ni solat jamaah dan qasar, ya. Tetapi andaikan rupanya orang tu orang tempatan, dia tak cukup 2 marhalah perjalanan dia, ya, contoh. Jadi maka kat situ kita agak dia pun solat qasar kan, contohnya, maka kita agaklah dia solat qasar. Lepas tu kita beringat solat qasar, tiba-tiba orang tu solat qasar, tak perlulah kita kata ni buat jamaah qasar dah, tak perlulah, ya, tak perlu. Tetapi kalau kita dalam masjid, contoh saya ke Ipoh, sampai ke Ipoh solat zuhur kan, saya ni musafir, patut saya zuhur tadi boleh buat solat jamaah dan qasar. Tetapi kalau saya ikut imam solat berjamaah tadi, maka saya gugur qasarnya, tetapi masih lagi boleh saya buat jamaah. Saya boleh buat jamaah, tetapi saya kena tamam, jamaah tamam, ya. Okay. Jamaah tamam maksudnya zuhur 4 rakaat, ya. Ini ada 2 pendapat, sebagaimana yang lepas saya ceritakan. Ustaz Don ada pengakuan di TV, dia mengatakan apabila itu contohnya solat zuhur tadi dia buat tamam kan, solat asarnya dia kata buat qasar, kata dia, tapi dia katakan berpandukan tuan guru saya dulu. Lepas tu saya pernah jumpa dia di Pusat Islam perkara yang macam ni. Dia kata mesti ada dalil, ada. Dia kata dia ikut tuan guru dia. Saya kata bagi saya ikut tuan guru, tapi ada yang mengatakan dalil dia. Dalilnya oleh kerana ketika saya tadi solat mula-mula zuhur tadi, saya ingat sekali tak nak buat jamaah. Saja aku solat zuhur 4 rakaat dan jamaah dan saya kumpulkan atas solat asar, ialah mengikut imam kerana Allah Ta'ala dan Allah Akbar. Apabila itu kita dah ikut imam, maka solat asarnya tadi yang Ustaz Don tadi kata boleh buat 2 rakaat, pasal dia dah berasingan. Tapi saya kata tak boleh. Ini kata tuan guru saya pasal atas dalil. Dalilnya sedangkan saya niat ikut imam. Apabila saya niat ikut imam, solat asar pun saya dapat fadilat ikut imamnya tadi. Maka apabila salam solat zuhur tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya bangun buat solat asar 4 rakaat. Okey, 1. Faham ya? Ini solat Jumaat. Solat Jumaat. Pasal kita ni berpandukan macam solat Jumaat juga. Katakan solat Jumaat tu 2 rakaat kan, tapi sebenarnya solat Jumaat bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Al-khutbataini ra'ataini min adh-dhuhur. Okay. Kalau saya masuk masbuk 1 rakaat saya dapat, saya boleh tambah 1 rakaat lagi. Tetapi apabila saya sampai situ dah rakaat akhir, dah tahiyat, apa yang saya niat tadi solat Jumaat juga, tak perlu subuh 4. Usolli fardhu Jum'ati ra'ataini makmuman lillahi Allahu Akbar. Terus saya pun duduk buat tahiyat kan. Imam salam, saya bangun buat 4. Perlu kita tukar niat lagi? Tak perlu. Walaupun saya sebut tadi 2 rakaat, maka tak perlu saya tukar niat balik. Maka sebutlah 4 juga. Itu yang diistilahkan 4 tadi, oleh kerana tadi kita sudah solat Jumaat itu pun diistilahkan solat 4 rakaat tadi. Ya. Okey. Ya. Yang tadi yang jamaah tadi. Ya. Jamaah. Kalau kita sampai di 1/4 tu,
kita musafir, sekarang ni Zuhur akan solat Zuhur dah. Ya. Lepas tu adakah kita bagus kita musafir, kita kasarkan Zuhur kita kan, kita ikut barakat Imam? Mana yang baik? Macam mana? Oh, ya, saya faham. Sama ada saya nak buat kasar ke atau Pak? Ikut memang ni. Okey, cantik. Cantik soalan tu. Pasal apa? Oleh kerana kita bermusafir ini telah dibagi peruntukan. Dibagi peruntukan apa? Untuk kasar, jamak dan kasar. Ada setengah orang, ustaz, apa pula nak jamak kasar? RNR banyaklah. Sini boleh berhenti, sana boleh berhenti. Ya. Itu memang apa? Kita punya perbuatan. Ya. Saya solat Zuhur itu kewajipan saya. Itu memang wajib saya punya. Kalau saya tak buat yang jamak dan kasar tadi, maka saya tak dapatlah fadilahnya. Pahala saya jamak dan kasar. Apabila Allah bagi itu kan dapat pahala. Kan? Tetapi tak melakukan, hanya sekadar saya melaksanakan kewajipan saya. Nah, melaksanakan kewajipan saya. Saya wajib solat. Tetapi oleh kerana saya dalam keadaan musafir, disunatkan kita dapat pahala apabila kita buat jamak dan kasar. Kita lakukan jamak, maka dapat pahala di jamak. Kita lakukan kasar, maka dapat pahala kita kasar. Tetapi kalau saya hanya buat Zuhur saja, nanti kat sana asal buat asal lagi, maka itu memang kewajipan saya. Ada. Jadi rugilah saya. Pasal tak dapat pahalanya. Pahala apa? Yang Allah. Kalau musafir jamak kasar kita seorang. Tapi yang sekarang ni tengah dapat pahala jemaah je. Berjamaah. Oh, oleh kerana nak ikut berjamaah tadi. Maka itu kita dapat pahala berjamaah. Satu. Cuma pasal itu apabila kita kita sambung lagi lah buat jamaknya. Kasar tak buat, tapi kita dapat pahala berjamaah satu. Lepas tu yang keduanya buat jamak tadi, kita dapat pahalanya. Nah, bermakna adalah dua. Kalau hilang satu, dapat satu lagi, jadi dua. Sama. Serupalah saya selalu mengajar orang berapa? Orang tawaf dan sa'i. Ya, orang sa'i contoh. Orang sa'i. Antara bermusafah ke Marwah. Tang lampu hijau tu bagi lelaki sunat lari-lari anak. Kan? Sunat lari-lari anak. Sunat. Okay? Tetapi kalau saya bawa isteri, saya galakkan suami isteri berkepit supaya tidak cari-mencari. Keadaan padat sekarang ni kan, padat. Pasal tu saya galakkan dia berkepit. Isteri sebelah kiri suami. Apabila dalam keadaan dia sa'i tadi, tang lampu hijau, sama ada saya nak lepaskan isteri saya lari sendiri nak ambil yang sunat, ataupun saya sentiasa kepit isteri saya bawa lari, ataupun saya tak lari. Pasal perempuan nanti lari dia jaga makro. Ada? Okey. Jadi saya jawab sendiri. Ya. Oleh kerana yang tadi saya sunat, saya tolak sunat, saya tak nak. Apa hukumnya suami membimbing isteri? Wajib. Kita bukan sekadar kepit, pasal kita membimbing sama-sama baca, kan? Baca doa ke, bertasbih ke, sama-sama. Wajib. Isteri manalah dikepit di suami, seronok tak? Seronok kan? Dibimbing di suami, seronok kan? Apa hukumnya? Menggembirakan hati isteri. Hukumnya sunat. Itu adalah diistilahkan sesiapa suami yang menggembirakan hati isteri diistilahkan nafkah batin. Tetapi suami yang menyakiti hati isteri itu namanya penderaan batin. Ya dah. Jadi itu bermakna saya buang saya sunat,
maka saya dapat wajib dan sunat yang lain. Itu bagi saya lah. Begitu juga lah ini tadi. Saya tadi dapat solat berjamaah. Okey, lepas tu buatlah jamak, dapat pahala berjamaknya tadi. Yalah. Berjamaah dapat. Maka eloklah kita buat berjamaah dengan daripada sorang-sorang. Kecuali kita ada dua tiga kawan sama-sama nak jamak dan qasar. Tetapi kalau kita nak buat jamak dan qasar dengan kawan-kawan kita, jangan imam yang utama dia Allahu Akbar, kita pun buat Allahu Akbar. Jadi dua imam nanti kat belakang. Yalah, dalam satu majlis itu menyalahi. Ya, takut nanti jadi tidak bersepakatan, merosakkan nanti. Okay? Yang orang tak faham lagilah susah. Okay? Pasal tu jamak qasar hanya orang musafir. Jamak qasar untuk orang musafir, qasar untuk musafir sahaja, tapi jamak tak semestinya musafir. Faham ya? Apa dia yang jamak tak semestinya? Doktor buat operasi tengah hari. Dah, waktu zuhur nak habis, nak tinggalkan. Dah, padamlah dia nanti. Dah, yang operasi padamlah, maka dia boleh teruskan. Dia buat jamak takhir, tetapi jamak takhir pada waktu asar, tapi tak boleh dikasarkan. Hanya boleh dijamakkan jamak tamam satu. Bomba tengah padam api tengah hari itu. Dah, waktu zuhur nak habis, tak tinggalkan, api belum habis, maka padamkanlah dia. Dah, lepas tu nanti selesai buatlah jamak takhir, tapi jamak tamam. Tak boleh buat jamak qasar. Cantik sebenarnya ni Islam ni. Dah, mudah. Pasukan keselamatan. Dah, kalau nanti dia kata tugas dia kat tengah jalan itu, dia tinggalkan menjadi satu mudarat pula nanti kan, mudarat dalam keadaan keamanan kat situ, maka dia boleh buat jamak takhir tapi jamak tamam. Dah, Islam juga cantik. Solat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, orang orang musafir, orang bekerja, orang sakit, semua dia, kecuali orang tu hilang akal. Itu dah. Selagi akal mesti sempurna, selagi itu dia. Kalau terpijam balik balik ofis keluar kat Kunam gitu kan. Ya. Balik ofis keluar Kunam, ofis sebelah ofis. Nak sampai rumah dah masuk isyak. Boleh tak dia terpijam? Kita bukan dah tidak bermakna itu apa, sedangkan apa sebelum balik eloklah kita buat solat dulu. Maghrib maknanya 6 lebih belum maghrib. Dia start kita kata-kata. Okey, maghrib masuk maghrib lah tadi. Sampai rumah isyak dah. Kita jangka maghrib sampailah rumah. Maka kalau kita maghrib sampai rumah, sekarang apa Petronas pun ada tempat solat. Katakan jam gila. Jam gila, Petronas pun tak sampai. Dalam dia tiba-tiba waktu isyak pun sampai. Itu boleh kita buat jamak takhir tapi jamak tamam tadi. Walau bagaimanapun ketika dalam keadaan jam, dia kena niat. Kena niat. Ya dah? Tak sewenang-wenangnya. Tetapi kalau ada benda sampai turun macam saya selalu balik semalam maghrib. Ya dah? Saya turun airport pukul 7 lebih. Turun airport 7 lebih, saya buat niat jamak takhir. Buat jamak takhir, keluar ambil luggage, kita dah keluarkan luggage semua, dah masuk isyak. Sampai Petronas, saya berhenti buat jamak takhir. Ya dah? Waktu isyak dan maghrib saya tadi. Dah, okey. Buat jamak takhir. Apabila kata jamak takhir ni, katakan maghrib dalam waktu isyak, mana yang kita lebih utamakan ketika buat jamak tadi? Buat isyaknya dulu ataupun maghribnya dulu? Okey. Oleh kerana andainya waktu isyak tu panjang, utama kita maghribnya dulu.
ikut susunan dia. Tetapi kalau isyak tu dah nak habis, itu isyak ni impossible lah nak habis kan. Cukup mudah, zuhur asar lah. Asar dah nak habis, maka buat asar ni dulu. Walau katakan buat jamak takhir, tetapi asar masih panjang lagi, elok kita buat zuhur dulu ikut susunannya. Itu lebih afdal. Tak silap dulu saya ada buat buku kecil kan. Dah hilang ke mana tak tahu. Ada. Alhamdulillah. Itu ada saya sebut tu. Andainya waktu tu masih panjang, kita elok afdal kita ikut susunannya. Tetapi maghrib tu nak habis contohnya, maka kita buat asar tu nak habis, maka buat asar dulu. Tiba-tiba kita tengah buat asar, 2 rakaat ini azan isyak di maghrib, azan maghrib dilakukan, maka kita teruskan asar. Selesai asar, bangun kita buat zuhur. Buat zuhur 2 rakaat katakan. Asal 2 rakaat yang boleh dikosorkan hanya yang 4 saja kan. Yang boleh dikosorkan, pendekkan hanya 4. Zuhur, asar dan isyak. Maghrib tetap 3, jangan buat 1,5 pula. Zuhur, subuh tetap 2. Okey? Boleh? Cik apa? Boleh. Okey. Ya. Cukup. Ya. Ada soalan daripada jemaah. Ya. Boleh Ustaz demokan tak? Ya. Mengenai antara orang yang OKU ataupun semi OKU duduk atas kursi ni untuk rukuk dan sujud. Sebab masih lagi ada banyak sangat pendapat. Ya. Jadi kita rakamkan supaya benda ini berrekod dan mudah untuk jemaah buat revision. Ya. Boleh. Macam mana? Untuk jadi kita rakamkan ni. duduk atas. Lakonkan. Okey. Lakonkan. Okey. Ini tadi yang bab ni saya tutup layar. Okey. Jadi sebenarnya yang solat duduk ni, istilah solat duduk ni, zaman Nabi dia duduk atas lantai tau. Yang kita je yang duduk atas kursi ni tadi. Jadi walau bagaimana, jumhur ulama bersependapat walaupun dia ada kursi, ada tertentu. Rukuk dan sujud adalah lebih tunduk dari kita ketika sujud. Rukuk sedikit sahaja. Sedikit saja. Tetapi kadang-kadang orang tu ketika dia solat dalam duduk dalam atas kursi, kadang-kadang rukuknya lebih tunduk dan lebih rendah daripada sujudnya. Itu sudah silap. Sepatutnya rukuk tu lebih rendah daripada sujud tu, lebih rendah daripada rukuk. Okey. Itu tidak membatalkan sembahyang kan? Ya. Tidak membatalkan sembahyang. Pasal boleh jadi dalam keadaan cuma kesempurnaannya tu. Tetapi kalau dia dalam keadaan udur betul-betul, contoh kita ketika sujud jari kita mesti lentik itu kan, rukun. Kalau begini maka tidak sah. Ya. Kalau tidaklah begini. Tapi kalaulah orang itu, pasal itu kita negur orang dengan hikmah. Kalau katakan kita tengok kawan begitu saja, kena tanya ada sakit gaut ke. Contoh, pasal orang sakit gaut tak boleh nak begitu, maka sahlah solat dia. Kalau tidak begitu, pasal dia sakit. Orang berdiri rukun tak berdiri, tapi tak mampu berdiri boleh duduk. Sah tak? Sah. Tak mampu duduk, suruh balik. Tak mampu balik, isyarat sekalipun. Ya, itu dia punya. Itu cantiknya dalam Islam ni. Mesti walaupun benda tu wajib, tetapi dia tidak mengatakan. Contohlah ni tadi. Okey, saya buat ya. Saya buat contoh saya atas kursi. Contoh atas kursi. Kalau selagi saya boleh berjalan. Ya.
Katakan. Walaupun di atas kursi, katakan ada penyandang, ya? Ada kursi, ada penyandang. Saya duduk begitu, ini tidak sah. Walaupun dia ada penyandang, tetapi saya duduk begitu, maka tidak sah. Saya kena duduk begitu saja. Pasal ini dah rehat dah, bukan mendudukan pada solat. Katakan saya boleh berjalan lagi, maka ketika takbiratul ihram saya berdiri dengan tegak. Satu. Yang keduanya katakan soft ni. Okay. Ini katakan soft. Kalau saya berdiri ni soft ni sama kan? Tetapi kalau saya berjamaah pakai kursi, takkan di sebelah belakang ni. Saya kena ini sebegini. Okay. Cuma jadi apabila saya berdiri memang tak sama soft. Tapi saya di hujungnya, di akhir dia, di ending dia, saya dapat sama soft dengan tuan-tuan ketika saya duduk. Saya berdiri begini kan. Lepas tu apabila saya Allahu Akbar, saya tak usah pun. Okay. Jadi saya katakan ketika semua soft sama. Okay. Ketika saya takbiratul ihram, saya Allahu Akbar. Okay. Saya sebab apa saya duduk atas kursi? Sebab lutut, ya, tak boleh. Selagi saya mampu berdiri, tetap saya ambilkan saya berdiri. Ketika saya rukuk, Allahu Akbar. Rukuk. Pasal tadi nanti sujud, Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan rukuk tu mesti 90 darjah, ya. Oleh kerana saya nak mengimbangi dengan saya sujud. Ada setengah orang rukuk Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu apabila sujud, Sami Allahu liman hamidah, dia duduk. Allahu Akbar. Apabila sujud, tak sempurna. Dah. Jadi oleh itu, apabila kita di dalam rukuk tadi, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini nak tahiyat kan? Sujud kan? Baru lebih sikit. Allahu Akbar. Ada setengah orang, kalau sekiranya itu rukuknya dalam berdiri, tetapi oleh kerana tak berahan untuk berdiri, sakitnya betul bila tak boleh berdiri lama, kata takbiratul ihram, dia tetap boleh Allahu Akbar. Lepas tu tak tahan dia duduk. Lepas tu nak rukuk kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lebihkan sedikit, itu saja. Ya, berarti rukuk dan sujud ini ada berlainan dia. Bermakna rukuk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya tadi. Jadi kalau rukuknya tadi sekadar gini pun tak mengapa. Allahu Akbar. Ada setengah orang lepas tangan, ada setengah begini. Yalah, kita nanti macam itu perbezaan pendapat ulama ada. Yalah. Jadi yang ianya tadi duduk itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketiga tahiyat mesti ada perbezaan. Ini kadang-kadang dia punya Allahu Akbar. Rukuk bukan main. Tak 90 darjah. Tetapi apabila sujud, Allah kan berbeza jauh. Mana sujud itu lebih mana? Tak seminat ada setengah orang di bawah meja, dia nak sujud atas meja. Itu tak ada istilah tu. Itu tak ada. Boleh? Boleh. Ada apa masalah ni? Tak ada, Ustaz. Okay. Selesai? Ya. Dia sujud, dia duduk atas kursi. Ya. Lepas tu dia sujud macam, dia rukuk macam Ustaz buat tadi. Sikit saja. Okey. Lepas tu dia sujud, dia bangun balik. Sujud dia bangun balik. Ni, kan? Dia menurut duduk. Lepas tu dia bangun sujud. Dia macam ni. Boleh. Itu boleh. Itu sujud. Kaki tangan pegang betis. Itu apa dia? Sujud. Sujud. Boleh. Dia bangun daripada rukuk. Ya. Itu sujud.
bangun tadi sikit je kan. Maka Allahu Akbar gini kan. Cuma ketika rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ni sujud ni. Tak? Pasal kalau tak berpegang ini nanti tersungkur ke depan nanti. Tak? Maka itu boleh ini. Ada setengah ustaz kata begini aja pun ada juga. Tapi oleh kerana apa katakan kita ibadah ni Allah tidak menyuruh untuk membebankan kita. Tak? Jadi oleh itu kalau segini takut nanti tersungkur, tak ada berpeganglah begini. Tak? Bagi orang yang sujudnya rukuk sempurna, sujud sempurna, sebenarnya pasal itu saya ada dalam buku dari Universiti Madinah, dia kata solat itu adalah terapi. Sekarang minggu depan saya bawa Universiti lain dia keluarkan, ada tu siap dia. Sebab apa kita rukuk menjadi satu kesihatan semua itu? Pasal sebenarnya rukuk, kadang tengok orang rukuk begini, ada setengah pegang begini. Sedangkan untuk kesihatan ni, kita tangan begini, tolak tempurung lutut ke bawah, supaya dalam ilmu sains tu jadi lendir-lendir tadi boleh berjalan kat lutut tu. Ada? Itu yang menjadikan satu kesihatan. Betul. Begitu kita tolak gitu. Itu baru sami Allahu liman hamidah. Ini kadang kita tengok ada yang begini, ada yang begini, ya tak? Jadi itu kesempurnaannya itu tadi. Tidak sempurna. Ya. Okey. Saya insya-Allah cuti sekolah kalau ada anak-anak nak campur kat surau tempat saya. Saya nak buat ibadah solat untuk kanak-kanak. Pasal apa? Ambil air sembahyang. Saya tadi tengok kat sekolah agama, ambil air sembahyang, pakai cahaya mata, tak ada ni. Oh, depan dia. Dia tahu tak anggota wudu? Ada. Dia. Anggota wudu daripada tumbuh rambut sini sampai badan sini. Sini, tinggal sini, anak tinggal sini, kena. Tentu maka kita kena buka sapu terus ke sini. Ada? Itu ya. Jadi saya dijumpa dengan ustaznya tadi, saya nak buat khidmat ibadah. Buat solat dengan ambil air sembahyang. Okey. Boleh? Okey, itu ada 5 pertanyaan. Puan? Okey, Puan boleh? Okey, alhamdulillah. Tanya. Okey, sekarang ini dulu dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf salah silap saya. Terkait baca terdapat kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Ya, walau bagaimanapun insya-Allah saya suka jangan kita malu bertanya bab amal ibadah ni. Biar sekali malu, tapi kita tidak akan malu selama-lamanya. Okey. Tapi kalau sekali kita nak tanya malu, habis berpanjangan malu kita. Okey, ya, jadi oleh kerana solat ini adalah itu sebagaimana yang saya katakan, ya. Ini nanti jatuh pecah pula. Katakan inilah Islam ni ibarat ini Islam. Saya pegang dengan 5 rukun Islam dia 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan solat 5 waktu. Mesti orang mengucap 2 kalimat syahadat, tak solat pun tak sempurna. Orang solat tak mengucap 2 kalimat syahadat, maka tidak sah solatnya. Okey. Lepas itu ketiga, berpuasa bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, wahajil baita liman istata'a, menunaikan haji ke Baitullah yang berkemampuan. Okay. Saya pegang. Ini Islam ibaratkannya. Pegang. Katakan saya tak berkemampuan, saya miskin, memang tak mampu nak apa. Kalau sekiranya saya mampu ada duit pun, menunggu nak pergi haji pun, ya, tengok tunggu giliran. Adakah saya mati besok? Bukan dalam Islam. Bermakna tak kemampuan. Islam ni saya kuat lagi.
Nah, ini saya tak dapat menurunkan lagi. Lepas tu zakat. Zakat saya memang orang miskin. Saya jatuh pada hasanah. Contohnya, sedangkan saya tu masuk dalam hasanah. Nak bayar zakat, ini zakat harta lah. Zakat fitrah semua orang kena bayar. Walaupun lahir bayi itu malam ni besok nak raya kena keluarkan zakat juga. Bukan bayi itu yang mak bapaknya lah. Contohnya zakat saya tak dapat. Mesti Islam saya kukuh lagi. Lepas tu apa jadi ni? Berpuasa bulan Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan, orang yang musafir diharuskan dia membatalkan puasa. Tetapi dalam keadaan lapang nanti kena bayar semula. Orang kerja berat, sawah padi, kontrak panas, maka diharuskan dia untuk membatalkan puasa. Tetapi dalam kelapangan maka kena apa? Okey. 3-2 ini. Kalau saya tak solat, habis. Jatuhlah. Habis. Pasal tu solat tak boleh ditinggalkan. Macam mana pun selagi akal fikiran kita mesti waras. Tak. Solat itu dia. Habis. Pasal tu as-salatu imanuddin, solat itu tiang agama. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu meninggalkan nahi munkar. Tapi orang solat juga nahi munkar buat juga. Jadi itu kena mendalami lagi lah solatnya tak. Kadang-kadang orang solat ni jalan sendiri solatnya. Tak, pasal kita dari kecil latih faham Allah baru bismillahirrahmanirrahim, tapi tak tahu fikiran melayang ke mana. Okey. Sekarang dulu alhamdulillah, insyaallah kita sama berhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amatik katsiran tidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma ij'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.